termasuklah ibu ayah-ayah, ya, ayah-ayah. Ini Ustaz dah banyak dah kes-kes orang datang. Ya, suami kerja tuan puan bukan calang-calang. Kerja maknanya kalau grade tu dah 50 ke atas dah. Ya, maknanya tinggi dah tu. Saya tak tahu dia punya grade kat sini start dengan apa. Tapi kalau kami dekat bahagian pendidikan D kan, ya. Yang ni F, ya. F51 ada. F52, 52, ya, 54, ya, nanti jusa kan. Ada satu kes tuan puan, suami ni memang dah tinggi dah gaji. Dah 8-9 ribu dah dia punya gaji tanpa allowance tu. Tapi yang berlaku apa dia? Asalkan anak isteri minta duit, dia kata tak ada duit. Ya. Jadi ustazah sampai cakap dengan isteri yang berkenaan, bagi tasbih je kat dia. So dia beratip. Tak ada duit kan, ya. Cukup 33 kali. Sebab apa? Itulah modal dia. Anak kata, "Bah, nak bayar yuran." "Abah tak ada duit, minta dengan mak kau." Ya, ni tak ada duit. Padahal gaji dah banyak, tuan puan. Sampai kata isteri dia, memang saya kena buat kerja full time, part time, quarter time, macam tak ada time dah lah. Ya. Sebab apa? Ni anak nak sekolah, tuition, pakaian, segala macam dalam rumah. Punyalah susah nak minta duit dia ustazah. Akhirnya sifil kebahagiaan tadi berlaku. Kalau kita fikir patutnya mak itulah yang merana, mak itulah yang menderita, tapi at the end ya tuan puan, mak tu bahagia. Sebab anak akan menghargai dia. Anak akan ingat macam mana susahnya mak tu cari rezeki, tapi ayah tadi dimakan diri sendiri. Makan dalam tuan puan. Bila anak nampak abah macam nampak orang biasa je. Ya, bila anak tak tahu kat mana, sudut mana aku nak hargai sangat ayah ni, sedangkan nampak ayah macam menindas mak. Itu adalah sifil kebahagiaan. Jadi tuan puan, sebanyak mana kita korbankan, sebanyak mana kesungguhan kita atas nama tanggungjawab, akan mendatangkan pulangan kepada diri kita dalam bentuk bahagia. Ya, dalam bentuk bahagia. Jadi insya-Allah pegang kata-kata bahawa selagi kita menunaikan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya, Allah tidak kedekut untuk memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita berada pada paras yang tidak bahagia, cek balik tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab pada rumah tangga, tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada organisasi, tanggungjawab pada mak ayah. Sebab sangat berkait soal kebahagiaan dengan tanggungjawab. Ya, walaupun kita fikir kalau tak buat apa-apa lagi senang. Okey, tuan-puan banyak tanggungjawab ya. Sampai lupa nak off ya. Okey. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu dua perkara. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, cuma sebelum ustazah cakap pasal yang ketiga ya tuan-puan, rasa tanggungjawab ni kita kena lebarkan sikit, luaskan perspektif dia. Kalau kita tak terasa kita mewakili diri kita sendiri, nama yang mak kita bagi, nama ibu bapa kita, mewakili bangsa kita, mewakili agama kita, mewakili negara kita, nanti kita akan jadi orang yang berjiwa kecil. Sebab kita fikir kita hanya kita, ya, maknanya tak ada fikir benda lain. Sebab macam ni, ustazah kena sebut sikit lah, ini benda yang berlaku dalam masyarakat ya. Ini depan mata ustazah sendiri. Ustazah pernah berurusan dekat satu kaunter. Ya, jangan tanya kaunter syarikat mana, organisasi mana. Ustazah takkan cakap. Ya, kecuali dipaksa. Ya. Jadi ustazah berurusan. Okeylah, alhamdulillah, bagus-bagus je lah ya. Mereka layan elok kan. Tapi ustazah ada suruh duduk dululah sebab urusan tu masih panjang. Ustazah pun duduk. Datang seorang lelaki-lelaki. Ya, yang ustazah memang nampak daripada awal macam bukan warga negara Malaysia lah. Ya, datang. Okey, ini kaunter kaunter. Kat sini meja-meja lah, kaki tangan duduk Datin ya. Memang bukan JPN ya Datin, tempat lain ya. Duduklah kaki tangan ni. Dia tanya daripada tempat duduk je. Nak apa? Dia tanya. Ya, nak apa? Dia tanya daripada tempat duduk dia. Ustazah nampak ya orang tu, dia macam serba salah nak jawab. Sebab macam ni, kalau jawab kena menjerit juga. Sebab
sebagai seorang tetamu, takkan kita nak jerit Jadi tapi nak buat macam mana? Kalau cakap perlahan, mesti orang tu tak dengar. Tapi dia tanya daripada kursi dia, nak apa? Ustaz nampak macam keliru klien dia nak jawab. Akhirnya dia cuba jawab jugalah. Dan okeylah, sesi tu maknanya berlangsung dengan jarak yang jauh. Ada pergi menari ke belum? Katanya kat situ. Lepas tu yang seorang lagi menyampuk daripada meja juga, tak bangun ke depan ni. Jadi Ustaz rasa memang nampak tak selesa lah pada klien tadi untuk berurusan. Ustazah pandang dinding-dinding kat pejabat tu, kok ada budaya kerja dia ditulis. Sekiranya ada budaya kerja ditulis, satu, jerit menjerit. Ustazah nak terima sebagai budaya kerja. Ustaz takut tulis kat dinding tu budaya dia mesra alam. Kan, maknanya mesra, senyuman, macam-macam ada tulis. Tapi tidak berlaku dalam pengamalannya. Kemudian hamba Allah tadi duduk dekat sofa yang Ustazah duduk. Ustazah pun tanya dia, sebab Ustazah fikir masa tu tuan puan, Ustazah mewakili masyarakat negara Malaysia. Dia bukan warga Malaysia. Jadi Ustazah tanya dia, rupa-rupanya dia adalah seorang doktor PhD. Maknanya tahap pendidikan dia bukannya tahap cak ayam. Jadi dia mesti ada perspektif tersendiri tuan puan. Ni orang jadi berfikir. Dia mesti ada perspektif sendiri. Jadi Ustaz rasa, ya Allah, macam mana aku nak cover balik semula bagi pihak negara aku, masyarakat kita. Jadi tanyalah elok-elok. Dan memang dia adalah orang yang halus budi bahasa tutur kata dia. Kemudian dia tuan puan, bila dia dah balik kan, Ustaz rasa macam kalau ada mic kat pejabat tu memang satu ceramah je lah. Sungguh. Dia kata, aku tak boleh tinggal lah pejabat ni sebelum aku sound sekali. Sungguh saya cakap. Ustazah bukan nak sound berat-berat. Ustazah cuma nak kata, Kak, kalau Kak tension Kak MC lah. Akak ambil lah cuti, Kak rehatkan lah diri Kak terjerit-jerit daripada meja tu. Dia kata, ya Allah, jadi amalan ke kat tempat ni macam ni? Sangat tidak bagus. Yang saya kata tadi tuan puan, kita jangan fikir jiwa kecil tuan puan, kita fikir alah aku ni nama aku lah yang buruk. Tak. Orang pun tak tanya nama kita siapa. Yang buruk adalah organisasi kita. Yang buruk tercela adalah bangsa kita, agama kita, masyarakat kita. Jadi bila seseorang itu berjiwa besar, dia tahu dia panggil apa, representative maknanya dia mewakili apa. Kita mewakili apa? Mewakili agama kita, mewakili umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu meletakkan diri kita sebagai wakil, duta kepada agama, kepada masyarakat, insya-Allah dari sudut kelakuan, kebiasaan akan dapat diubah dengan lebih baik. Tapi pergilah kursus etika ke, kursus macam-macam kursus, pergi hantarlah tuan puan, selagi tak ubah mindset. Kita adalah duta kepada umat Nabi SAW. Kita duta kepada ajaran agama, duta kepada masyarakat kita. Kita akan jadi manusia yang sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Jadi ini satu perkara yang insya-Allah menjadikan kita lebih bahagia. Sebab ada sebab dia, klien kita akan mendoakan kita dengan kebaikan. Kita jangan main-main juga dengan orang ni. Ustazah pun takut dengan orang-orang ni tu apa? Sebab kuasa doa yang mereka miliki. Bila kita buat tak baik pada orang, walaupun orang tu tak mendoakan kebinasaan kita, tapi kedukaan dan kekesalan mereka umpama sebuah doa yang lebih cepat mustajab dia. Kesal hati dia. Dia keluar dengan kesal tu, itu macam doa tuan-puan. Tapi bila dia keluar dengan bahagia lepas berurusan dengan kita, itu seolah-olah satu doa kebaikan untuk kita semua. Dan memang kami pun sebagai klien tuan-puan juga kan, kalau kita senang dengan seseorang, kita rasa bahagia, dengan sendiri kita akan doakan kebaikan. Ya Allah, panjanglah umur akak tu, panjanglah umur tuan tu. Sebab apa? Sebab kita terasa manfaat hidup dia dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-puan sekalian, yang ketiga ialah bila kita nak lebih bagus, lebih bahagia, mesti ada gabungan elemen dia panggil ESQ. E itu untuk emotional, S tu untuk spiritual, Q tu untuk
kita kata dia ESQ ni adalah 3 perkara: emotional, spiritual, intellectual. Ya, maknanya ada 3 yang harus seimbang. Kadang-kadang tuan-puan, bila tidak wujud keseimbangan ni, sebab itu kita punya indeks kebahagiaan kita turun. Sebab keseimbangan emosi, intelektual dengan spiritual itu tidak balance lah, tidak seimbang. Dan subhanallah, orang yang memang bagus keseimbangan 3 elemen ini, indeks kebahagiaan dia meningkat. Cara dia mudah je tuan-puan. Ya, Ustazah bagi contoh-contoh dulu. Bagaimana elemen 3 perkara ini sangat membantu untuk semua sektor kehidupan. Semua. Kita ambil bahagian bisnes lah ya, kalau kita berbisnes lah. Macam mana bisnes berkembang. Ya, dan bagaimana kita nak majukan bisnes di tengah semua orang buat bisnes. Semua orang nak buat bisnes part time apa semua tu. Ya. Kalau yang jual tudung ni tuan-puan, sampai kita pun tak tahu dah tudung jenis apa lagi yang keluar. Punyalah banyak. Ya. Semua orang dah nak buat jenama sendiri dah. Suka-suka je nama Kak Timah, Kak Enap nak keluar dekat pasaran. Ini kalau tak ada skill yang bagus, sebenarnya ini orang kata apa? Ini macam jadi berniaga untuk kebajikan je lah. Untung entah ke mana, ya, modal pun entah ke mana. Tengok macam mana perniagaan berkembang dengan elemen ESQ. Ya, saya bawa contoh air mineral ni. Ya, tuan-puan, air mineral. Satu hari dulu, orang kalau jual tak jual air kosong. Ya, kita panggil air kosong lah kan ya. Mana ada orang jual air kosong? Tahun 70-an. Air kosong ni free. Kan? Air kosong ni pergi kedai kopi, minumlah banyak mana. Sebaldi, segayung, tak payah bayar. Orang kan jual air sirap, air teh, teh tarik ya. Tetapi ada seorang pengusaha ya, dia panggil pengusaha salah satu jenis air mineral juga dekat negara seberang ya. Dia kata dia rasa bila dia pergi naik kereta api, masa tu guna kereta api kan, dia rasa haus, dan haus tu tak hilang air manis. Ya, memang masa tu selalu fikir, bestnya kalau ada air kosong, bestnya kalau ada air putih, bestnya kalau ada air putih. Lalu apa yang dia buat? Dia bawa air putih. Ya, dia bawa dalam perjalanan tu, bawa air. Dan dia nampak dalam kereta api tu, semua orang nampak, pandang je ke air dia. Ya, kan kalau kita tak bawa air, kita selalu pandang air orang kan. Ya, pandang je air, macam sedap je air tu kan. Sebab semua orang haus kan. Jadi dia kata, kenapa orang nampak berminat dengan air yang dia bawa? Dan bila dia tawarkan, orang memang nampak macam ambil cepat, memang nak dah daripada tadi nak air tu. Jadi dia naik lagi satu step, dia pembawa air lebih, tapi dia jual. Ya, dia kata siapa nak bolehlah dengan harga yang murah. Contohlah 10 sen, dapatlah secawan. Dan menakjubkan, ramai orang nak beli. Ya. Lepas tu tuan-puan, akhirnya kita pergi terus pada akhirnya air apa yang lebih mahal? Air ni lah. Air ni lebih mahal. Sebab manusia mula nak minum air ni, tapi yang pada kualiti yang terbaik, yang sihat untuk tubuh badan. Sebab 70% daripada tubuh manusia adalah air. Tapi dia bermula dengan apa sebenarnya tuan-puan? Bermula dengan kekuatan emosional, kekuatan emosi yang dinamakan sebagai empathy. Selalu meletakkan diri kita pada tempat orang lain. Orang tu akan maju. Sebab dia dapat rasa, aku pun nak air kosong, ini kan orang lain. Aku pun nak minum air yang terbaik, orang lain mesti nak minum air yang terbaik.